أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. Sina penonton dikasih sekalian, kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala terdapat bersama pada pagi ini. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Pagi ini kita masuk pada wasiat yang baru, pada wasiat dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li rajulin wa huwa ya'idhu اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك. رواه الحاكم وقال صحيح على شرطهما وقال شارح الجامع إسناده حسن. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada seorang lelaki dalam keadaan baginda mewasiatkan, rebutlah 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Masa mudamu sebelum tuamu, sihatmu sebelum sakitmu, kayamu sebelum miskinmu, masa lapangmu sebelum sibukmu, hidupmu sebelum dari matimu. Baik kawan-kawan dikasihi sekalian, ini satu wasiat yang disebutkan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia, namanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma adalah sepupu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sepupu Nabi yang masyhur ini yang terkenal sebagai ahli ta'wil ataupun ahli kepada tafsir Al-Quranil Karim. Dari kecil lagi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan kepada baginda, kepada beliau, Allahumma, sewaktu belah mulut, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, ya Tuhanku, faqihhu fid din, Allahumma faqihhu, bagilah ia faham dalam agama, wa 'allimhu ta'wil, ajarkanlah kepadanya ilmu ta'wil, yakni ilmu tafsir Al-Quran. Sebab itulah para alim ulama, apabila mereka melihat di sana ada pandangan dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dalam mentafsirkan satu-satu ayat, maka para alim ulama akan terhenti di situ tanpa bahas, kerana keistimewaan yang dimiliki oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Baik, sahabat Nabi yang mulia ini telah meriwayatkan satu hadis. Dia kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada seorang lelaki dalam bentuk bagindanya, wa huwa ya'idhuhu, baginda telah menasihati sahabat tersebut. Kata baginda, dia kata, irtanim khamsan qabla khamsin, rebutlah kamu 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Ni peluang yang Nabi kita kata, masa yang 5 ini kamu kena rebut sebelum daripada marinya 5 yang lain. Kerana peluang-peluang begini tidak akan berulang dalam hidup kita. Sepertilah sabda Nabi yang pertama, syababaka qabla haramika. Syababaka qabla haramika. Syababaka, masa mudamu, qabla haramika, sebelum mari tuamu. Muda ni sekali dalam hidup. Walaupun nama dia muda, tetap dia akan tua.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beri satu peringatan yang penting kepada kita semua, bahawa seseorang manusia itu sentiasa bersedap-sedapan, sentiasa berseronok, sentiasa suka bisyababihi, dengan zaman mudanya, sehinggalah kepada umur yang tua. Kita semua ni masa kita muda dulu kita happy sungguh. Saya masa muda saya happy, suka melantau, mencari ilmu, bekerja macam-macam lah di masa muda kita. Bila kita tua, kita sudah hilang peluang yang tersebut. Saya merantau ke luar negara, mencari ilmu kurang lebih dekat dengan 10 tahun. 8 tahun setengah saya merantau, mencari ilmu. Masa muda ini, masa kita belum ada apa-apa tanggungjawab ini, memang satu masa keemasan dalam kehidupan kita. Merantau, bawa diri pergi sana, pergi sini, mencari ilmu, sepatah dua untuk bekalan kita di hari akhirat. Jadi masa muda ini, kata ulama, mutamatti'an, masa kita bersedap-sedapan, kita berseronok sehinggalah kita ni tua. Manusia ini, kata Allah, seperti tumbuh-tumbuhan, sama dengan pokok bunga, pokok kayu dan sebagainya. Yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu hutama. Dia subur, kamu tengok dia ni seperti contohnya subur hijau molek. Kemudian thumma yakunu hutaman, kemudian kita akan jadi seperti kayu yang kering. Wallahu ambatakum minal ardi nabatan thumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja. Wa qawluhu ta'ala minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Jadi tiap-tiap kita ini berkuasa untuk menyampaikan diri kita ini kepada hakikat yang kita kehendaki, iaitu menjadikan kita manusia ini sebaik-baik insan, kalaulah kita boleh guna peluang yang baik ini. Nak jadi orang paling juruh kita boleh jadi, kalau kita pandai guna peluang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mula daripada tak ada kepada ada. Tuhan buat kita, kemudian daripada janin menjadi baby, menjadi anak-anak kecil, menjadi remaja dan sebagainya. Jadi kita ni Tuhan buat kejadian begini, maka kita diberi peluang oleh Allah di masa yang begitu panjang, di antara umur kita kurang lebih 15 tahun sehinggalah umur kita 15 tahun sehinggalah umur kita sampai 40 tahun. Maka di sana jadilah kita ni orang muda. Di saat inilah, di saat inilah kita boleh melihat, kalau kita pandai membina masa muda kita, kita akan dapat kesenangan di hari tua kita. Kalau kita tak manfaatkan di masa muda kita ini, maka kita tidak akan bertemu kesenangan, keselamatan hidup, kedamaian hidup di hari kita ni tua. Nah. Baik. Jadi kita, bila kita keluar ke alam dunia ni, kita menjadi anak-anak kecil. Anak-anak kecil ni tuan-tuan, masa ni nak kita dijaga oleh mak kita dan sebagainya. Mak kita disayang kita, dijaga kita sungguh-sungguh. Innama atfaluna bainana akbaduna tamshi 'alal ardi law habbatir rihu 'ala ba'dihim lam tana'at 'aini 'anil ghamdi. Orang Arab, orang Syiah kata innama atfaluna bainana, sesungguhnya anak-anak kecil kita di antara kita, akbaduna tamshi 'alal ardi, umpama hati kita berjalan di atas muka bumi. Lau habbatir rihu 'ala ba'dihim, kalaulah ada angin bertiup kena kepada anak-anak kita ini, lam tana'at 'aini 'anil ghamdi, maka kita ni punya duk perhati saya kepada anak kita ni tuan-tuan semua, sehingga mata kita nak pejam tidur pun tak tertidur kerana sibuk, kerana jaga anak kita. Sayangnya kita kepada anak-anak kita. Jadi anak-anak kita ni berpindah daripada usia baby kepada usia remaja. Kemudian kita menjadi gulam, budak bawah umur 15 tahun, 12 tahun. Kemudian kita menjadi remaja. Ini masa disebut Nabi. Thumma, kemudian jadi lelaki. Fi sinnil arba', daripada kita budak sampai kepada umur 40 tahun. Dari 40 tahun, thumma rajulan fi sinnil arba'in, kemudian kita menjadi
laki-laki, orang tua. Rajul artinya orang muhtamal, orang sempurna dari segi pemikiran dia pada umur kita 40 tahun. Bila kita umur 40 tahun, kita sudah tua. Sebab tu Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, dia kata begini, dalam satu wasiatnya, dalam kitabnya Ayyuhal Walad, wahai anakku yang dikasihi, Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, dia kata, wahai orang yang berusia 40 tahun ke atas. Tuan-tuan fikirlah, ini kata-kata keramat Imam Al-Ghazali. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, wahai orang yang berusia 40 tahun ke atas, sekiranya amalan jahatmu lebih banyak daripada amalan baikmu, sekiranya amalan jahatmu lebih banyak dari amalan baikmu, maka persiapkanlah dirimu menuju ke neraka Allah. Maka persiapkanlah dirimu menuju ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang tua 40 tahun ke atas, kena mikir banyak antara amalan baik kita dengan amalan tidak baik kita. Kalau amalan baik kita tidak banyak berbanding amalan buruk kita, ini kita kena mikir banyak, tuan-tuan yang dikasihi sekalian. Lepas umur 40 kita ke siapa pula? Thumma syaikhan kabiran, jadi pula orang tua. Syaikhan kabir, jadi orang tua pula 60, tua dia pula lagu lain kan. Bila kita sapa kepada hak kita tua ni, kita tak jumpa lagi waktu untuk kita ni kuat berjalan seperti biasa. Masa ni tuan-tuan ada wa huwa yatawakka'u 'alal 'asa. Masa ni orang sudah mula bertongkat, menggunakan tongkat. Kata orang Arab, dia kata wa kuntu amshi 'ala rijlaini mu'tadilan fasirtu amshi 'ala ukhra minasy syajar. Dia kata waktu aku muda dulu, aku jalan ala rijlain, atas dua kaki aku ni mu'tadilan, stabil molek, diri tegak, aku boleh pergi jalan ke mana-mana saja di masa aku muda. Fasirtu amshi ala ukhra minasy syajar. Sekarang ni bila aku tua, aku jalan juga, tapi masa tu dia kata minta tolong dengan batai-batai kayu yang kita namakan sebagai tongkat. Mula pegang tongkat lah. Betul orang umur 40 kata kadang-kadang dia pegang tongkat dalam kehidupan dia. Kita ni sera muda lah. Sedangkan tongkat ni satu perkara yang sebenarnya sunnah Nabi. Bila kita tua, kita pegang tongkat ni sunnah Rasulullah. Tapi kita ni tongkat ni orang Melayu tak jadi. Orang Melayu bila tengok tongkat ni, orang tua mu ni. Sebenarnya kita ni tua, tapi kita tak mengaku kita ni tua. Itu menyakit manusia. Memanglah bila sapa pada masa tu, dulu kita budak, tengok pada orang umur 40 kita serah tua. Bila kita sapa umur 40, tak serah kita ni tua, naik umur 50. Tengok 50, orang kata 50 ni tua, kita serah kita tak tua. Akhirnya kita mati dengan muda. Hak tu Nabi kata manusia ni dia tua, tapi dua perkara tidak tua. Yang pertamanya apa dia? Nafsu dia tak tua. Yang keduanya ialah kerja dia. Orang umur 60 tua bakar dah, tapi masih lagi dia nak kerja. Ni dua perkara yang tidak tua dalam kehidupan manusia. Baik. Bahkan ada setengah orang kita tengok, dia berpindah dari satu tempat ke tempat ni cara merakak serupa dengan budak-budak. Pergi jalan rumah orang tua-tua, makcik nak pergi mana tu? Nak pergi dapur. Yang esok serai-serai pergi dapur. Pasal dia sapa kepada masa dia ni sudah tua. Situ sapa kehidupan kita manusia. Demikianlah firman Allah Ta'ala, wa man nu'ammirhu nunakkishu. Wa man nu'ammirhu nunakkishu. Wa man nu'ammirhu nunakkishu. Surah Yasin ayat 68. Kemudian lepas kita tua, tuan-tuan dikasih sekalian, kita pula akan mati. Mati bila kita sapa umur kita. Kita daripada tanah terbit mari atas bumi, masuk pula perut tanah. Seperti mana kita keluar daripada perut mak kita, daripada tanah, akhir sekali kita balik semula kepada tanah. Fatabarakallahu ahsanu al-khaliqin. Oleh yang demikian, orang yang muda ini hendaklah dia terhenti, dia kena berfikir tentang kehidupan ini hakikatnya, supaya dia tidak tertipu. Di masa muda dialah dia kena berfikir untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis Nabi SAW disebutkan,
Nabi kata, "Ma min yaumin tatlu'u asy-syamsu fihi illa wa huwa yunadi ya ibna Adam." Tidak ada satu hari yang terbit matahari padanya kecuali dia akan menyeru, illa wa huwa yunadi, dia akan menyeru, ya ibna Adam, wahai manusia, ana khalqun jadid, aku ini makhlukmu yang baru. Yakni hari ini hari yang baru. Hari kemarin telah berlalu, hari ini hari yang baru. Hari ini juga akan berlalu, esok pula hari yang baru. Esok juga akan berlalu, lusa hari yang baru. Kalau orang kata, demo semaya tak sunat sebelum subuh saat ni? Semaya tu hari ni 10 hari bulan. Hak 9 hari bulan mu semaya ke tak? Hak 8 mu semaya ke tak? Yakni hari ni setiap hari naik matahari, dia ni hari yang baru. Wa ala amalika syahidun, dan atas segala amalan kamu ada saksinya, ya. Atas segala kerja buat yang kita buat ni, syahidun, ada saksinya. Fartanim minni fa inni lan a'uda ila yaumil qiyamah. Maka hari ni kata, rebutlah daripadaku masa ini, kerana fa inni lan a'uda ila yaumil qiyamah, kerana aku tidak akan kembali lagi kepada kamu buat selama-lamanya. Dalam hadis kursi Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah kata, ya ibna Adam, wahai manusia, la taghtarru bi syababik, jangan kamu tertipu dengan muda kamu. Fakam min syabin sabaqaka ilal maut, banyak mana orang yang muda ini mendahului si tua matinya. Yakni banyak mana orang muda mati lebih awal daripada orang tua. Ya ibna Adam, wahai manusia, kata Allah, la tafrah bi dunyaka, jangan kamu gembira dengan dunia kamu. Wahai manusia, jangan kamu gembira dengan dunia kamu. Falasta bi mukhladi, sebab kamu tidak akan kekal. Jangan kamu gembira dengan dunia kamu, kerana kamu tidak akan kekal. Ya ibna Adam, istahi minni inda maksiatik, astahi minka fala u'adzibuka. Wahai manusia, kata Allah, malulah kepadaku di saat kamu nak buat maksiat kepadaku. Nescaya aku malu kepada kamu di saat aku nak mengazab kamu. Jadi Allah Ta'ala sebut, fakam min syabin sabaqaka ilal maut, banyak mana orang muda mendahului orang tua untuk bertemu dengan kematian. Oleh yang demikian, hendaklah kita jadi, kita ataupun nasihat pada anak-anak kita, syaban salihan, jadi anak muda yang baik, anak muda yang salih. Ia akan mendapat teduhan Allah Subhanahu wa taala di hari yang tidak ada teduhan melainkan teduhan Allah Subhanahu wa taala, seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hadis yang masyhur yang menyebut ada 7 golongan manusia dapat berteduh di bawah teduhan Allah Subhanahu wa taala, iaitu wasyabun nasya'a fi ibadatillah, anak muda yang membesarnya iaitu dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis kursi yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, uhibbu thalathan wa hubbi li thalathin asyad. Allah Taala kata, aku sayang kepada 3 jenis manusia. Wa hubbi li thalathin asyad, tapi kasihku, kata Allah, kepada yang 3 ini lebih daripada hal ini. 3 ni, kata Allah, aku dah sayang, tapi kasihku lebih lagi kepada yang 3 ini. 3 aku dah sayang, dan kasihku kepada 3 ini lebih lagi daripada hal ini. Siapa dia, tuan-tuan? Uhibbu ahlas sakhai wa hubbi lil faqiris sakhi asyad. Allah kata, aku sayang kepada orang yang pemurah. Aku sayang kepada orang yang pemurah. Wa hubbi lil faqiris sakhi asyad. Tapi kasihku kepada orang miskin yang pemurah adalah lebih. Antara si kaya pemurah, si miskin yang pemurah, siapa dia lebih dikasihi oleh Allah? Allah kata, orang kaya pemurah aku sayang, tapi aku lebih sayang lagi kepada orang miskin yang pemurah. Sebab si kaya, kalau dia belanja RM100, mungkin RM100 per sejuta.
Tetapi si miskin, dia belanja RM10 dari RM50. Berarti dari segi nisbahnya begitu. Mana Tuhan kan berfirman, wa hubbi lil faqiris sakhiyyi asyaddu, dan kasihku kepada orang muda yang pemurah itu lebih daripada kasihku kepada orang miskin yang pemurah, lebih daripada kasihku kepada si kaya yang pemurah. Wa uhibbul mutawadhi'ina wa hubbi lil ghaniyil mutawadhi'i asyaddu. Kata Nabi, kata Tuhan, wa uhibbul mutawadhi'ina, aku sayang kepada orang yang merendah diri. Wa hubbi lil ghaniyil mutawadhi'i asyaddu, dan kasihku kepada si kaya yang tawadhu' ini lebih lagi. Antara dua-dua sama merendah diri. Satu, si fakir merendah diri, ini pun dikasihi oleh Allah. Yang kedua, si kaya merendah diri, dikasihi oleh Allah. Di antara kedua-duanya, Allah lebih kasih kepada si kaya yang pemurah. Wa uhibbut taibina, aku sayang kepada orang yang banyak bertaubat kepadaku, kata Allah. Wa hubbi lisyabbit taibi asyaddu, tapi kasihku kepada anak muda yang bertaubat itu, anak muda yang sentiasa bertaubat, kasihku kepada anak muda yang sentiasa bertaubat itu asyaddu, lebih lagi daripada kasihku kepada orang tua yang bertaubat. Jadi kita nak jadikan diri kita ni insan yang sentiasa bertaubat kepada Allah. Rebutlah peluang-peluang yang ada ini, kawan-kawan sekalian, untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau anak-anak muda kita, ataupun kalau kita sendiri tak guna masa kita ada ini, nanti satu hari kita akan berkata, laita syababu ya'udu yauman, mudah-mudahan masa kita ni, masa muda kita kembali lagi macam kita hari ni. Usia saya lebih muda dari usia abang saya. Jadi waktu muda saya lebih muda daripada abang saya ini, hendaklah saya gunakan, saya anggap ini masa keemasan saya untuk saya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma aqbahat tafritu fi zamanis siba, fa kaifa bihi wasyaibu fir ra'si nazilu. Alangkah huduhnya kamu ni boros di zaman kamu remaja. Fa kaifa bihi, bagaimana dengannya pada hari tua. Wasyaibu fir ra'si nazilu, uban di kepala kamu sudah pun mula ada. Tarahal anid dunya bizadim minat tuqa, tinggalkanlah kamu akan dunia ini satu hari bizadin minat tuqa, dengan membawa bekalan takwa kamu kepada Allah. Fa'amruka ayyamun, maka demi umurmu sesungguhnya hari-harimu itu dikira amat sedikit saja. Qalailu, oleh kerana kita manusia ni kawan-kawan keluar dah seperti bunga, ya, seperti bunga, ya pasti akan hilang mekarnya, akan kecut. Bunga yang mekar ini, buka ni dia akan kecut. Kemudian demikian juga manusia akan hilang zaman sehat dia, zaman afiat dia. Maka kita kena rebutlah peluang ini. Dalam satu hadis disebutkan begini, la budda lil mar'i min samaniyatin, tak dapat tidak manusia ni tuan-tuan, dia akan jumpa dengan 8 keadaan. Kita semua ni ada 8 keadaan. La budda lil mar'i min samaniyatin, tak dapat tidak puak-puak kita ni akan bertemu dengan 8 perkara. Usrin, satu keadaan namanya susah, pasalnya dia yusrun, yakni mudah. Ada saatnya susah, ada saatnya mudah, ini biasa. Wa huznin wa farahin, ada saatnya kita sedih, ada saatnya kita farah, kita gembira. Saat ni kita sedih, esok kita bergembira. Biasa, tuan-tuan pun ada, saya pun ada, si miskin pun ada, si kaya pun ada. Begitulah hidup kita, ada sedih, ada gembira. Wajtima'in wa furqah, ada saat kita bersama berkumpul, ada saat kita akan berpisah. Biasa, malam berkumpul di rumah, pagi berpisah, pergi kerja mencari rezeki dan sebagainya. Ini orang panggil ada masanya kita bersama, ada masa kita berpisah. Satu hari nanti tuan-tuan berpisah buat selama-lamanya. Mungkin
saya dengan isteri saya akan tiba masanya kita akan berpisah. Bila kita akan mati. Sama ada saya dahulu yang pergi, sama ada tuan-tuan selaku suami dahulu yang pergi, ataupun apa dia ni, puan-puan akan meninggalkan tuan-tuan, isteri akan pergi meninggalkan suami. Itu standard kehidupan kita, benda biasa. Bertemu berpisah, kata orang muda, menjadi lumrah alam. Ini kehidupan kita. Wasuqmin wa afiyatin, demikian jugalah ada saatnya kita ni sakit, ada saatnya kita ni segar, ya, segar. Sakit pun biasa, segar pun biasa. Ini kata dia apa ni, tabiatul hayah, tabiat kehidupan manusia yang Allah Taala jadikan pada kita semua. Walan tajida li sunnatillahi tabdilan, surah Fatir ayat yang ke-43. Dan kamu tidak akan temui bagi sunnatullah ini untuk gantinya. Oleh yang demikian, kita rebutlah peluang yang ada ini sebelum daripada ditimpa oleh penyakit. Bila kita sakit, tuan-tuan, Masya Allah, sakit mata, kalau sikit kena pakai spek, kalau kelabu lagi, kalau tua lagi, tak boleh nak puabak, tak boleh baca Quran, sakit mulut, tak boleh nak makan, tak boleh nak cakap. Belum hari masa lain, kita rebutlah peluang yang ada ini. Alangkah perlunya kita kepada setiap detik dalam kehidupan kita ini untuk mendekatkan diri kita kepada Allah sebagai menambah bekalan musafir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan harus motivasikan diri kita. Ingat kepada firman Allah Taala, yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Ingatlah kamu kepada satu hari di mana seseorang manusia itu akan melihat kepada apa yang dia bawa. Apa yang kita bawa, tengok, Allah ni yang semaya aku, ni yang puasa aku, ni dia bekalan aku. Masa tu tuan-tuan semua, ya laitani qaddamtu li hayati, Allah, alangkah menyesalnya aku, apa yang aku bawa untuk kehidupanku. Sebelum hari saat menyesal, kita buatlah sebanyak-banyak amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan bahawasanya Abu Darda dan juga Abu Dzar radhiyallahu taala anhuma, satu hari dia berdiri di hadapan Kaabah dan dia berkata kepada sahabat-sahabat dia, alaisa idza arada ahadukum safaran yasta'iddu lahu bizadin. Sahabat-sahabatku sekalian, kata Abu Dzar, kata Abu Darda, wahai kawan-kawanku yang dikasihi sekalian, tidakkah setiap daripada kita ni kalau kita nak musafir, nak mengembara, nak travel lah kata orang moden ni, nak travel mengembara ke mana-mana, tidakkah kita setia, kita semua ni bawa bekalan, duitnya kita bawa dalam bentuk kad kreditnya, bawa simpanan dolarnya, euronya, apa bentuk lah. Jawab sahabat dia, qalu bala, ya wahai sahabat, wahai Abu Darda, wahai Abu Dzar, ya kita bawa bekalan. Qala fasafarul akhirati ab'adu mimma tusafirun. Qala, kata dia, fasafarul akhirah, musafir akhirat itu, ab'adu mimma tusafirun, terlalu jauh tempat perginya berbanding dengan apa yang kamu musafir di alam dunia ni. Lepas tu kawan-kawan sekalian, kita kena ingat, kalau ni pakai kereta mewah lah, Mercedes ataupun Toyota ataupun apa nama jenis, apa ni, kereta Ferrari ke Porsche dan sebagainya, ke mana tempat dia pergi, insya-Allah kereta ni boleh balik semula, kita boleh pandu balik. Punya laju kereta kita KL ke KB 3 jam setengah. Ada pergi ziarah seorang tu, dia cakap hak kereta, duk buah-buah lah. Apa kata kereta demo ni, kalau bawa Kuala Lumpur Kota Baru berapa jam? Dia kata, ustaz, sekali tu kita gaduh ustaz, dari Kuala Lumpur sampai KB 4 jam. Kata, berapa awak pulah lari? 108, 107, 109. Kata, Masya Allah. Walaupun kereta kita hebat lagu mana ni tak, kita pergi, kita akan balik. Tapi ada sejenis kereta lari pula kohor. Orang tengok ke dia ni tuan-tuan, semua orang berhenti belakang, hormat ke dia. Naik pun tuan-tuan tak naik kok pintu rusuk ni, naik kok pintu belakang. Orang panggil van jenazah. Van jenazah ni kawan-kawan, walaupun dia buruk, tak ada aircon, perginya tak jauh, tapi dia bisa
Apa bisa dia? Pergi tidak kembali. Pergi tidak kembali. Ni kita kena ingatlah. Ini musafir yang paling jauh. Turun rumah dengan buku kain putih tu, kita pergi ke akhirat, tidak kembali lagi ke alam dunia ini. Riaklah ke mana pun. Hak tu Nabi kata, wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariqu. Kasihilah apa yang kamu nak kasih sekalipun, fa innaka mufariqu, kerana kamu satu hari nanti kamu akan berpisah dengan apa yang kamu kasihi itu. Faqalu dullana ala zadihi, kata dia, wahai sahabatku, tunjukkan pada kami apakah bekalan takwa itu, apakah bekalan akhirat itu. Faqala, kata dia, hijju, hajilah kamu kerana perkara yang besar ini, wa sallu raka'ataini fi zulmatil laili liwahsyatil quburi, dan sembahyanglah kamu 2 rakaat di waktu tengah malam, solat tahajud, kerana kedahsyatan kubur itu. Jadi kita bangun malam tahajud, nak tidur tu niat nak maya tahajud. Kalau tak sedar tu bagi pahala free. Kalau kita niat dah tapi tidak sedar, kita mendapat pahala free. Kalau kita niat, kita sedar, kita bangun, boleh pahala free. Niat pun boleh, kita buat pun boleh. Masya Allah. Wasumu yauman syadidan, dan kita berpuasa pada hari yang sangat panas. Kerana kita ingat kepada hari yang kita semua akan dibangkitkan oleh Allah Ta'ala. Puasa, di setengah hari puasa ni, Amba tanya, ada berapa hari lagi puasa? Ada ni, ada, dia kata. Amba ni ustaz, dia kata, hak tahun lepas pun tinggal ni lagi. Tuai segar bugar, perut bucik, gemuk, metong, sehat walafiat. Nak puasa ni tak boleh. Oh, lemah manusia ni. Tak kata kau orang lah, mungkin kata kita, mungkin tahun ni kita cukup, tahun lepas kita cukup, di masa kita muda, umur 25, 24 mula, cukup dah puasa ni kita. Orang tua tak sedut agah lah dengan juruh dia tu, sebab dia tua dah, ingat kau mati nak gimana dah. Orang muda ni kita kena fikir. Hak tu Nabi suruh sebut, ingat, Nabi suruh kita ingatkan di zaman kita muda. Baik. Dan ingatlah kita kepada masa keemasan ini yang kita telah bazirkan itu, di mana di saat kita sudah lemah untuk kita ni bergerak. Sayyidina Ali bin Abi Talib karramallahu wajah, dia kata begini, dia kata, man amda yaumahu fi ghairi haqqin qadahu aw fardin adahu aw majdin banahu aw hamdin hasalahu aw ilmin iktasabahu faqad aqqa yaumahu wa zalama nafsah. Sayyidina Ali kata begini, mana-mana orang yang berlalu satu hari tidak tunaikan akan haknya, tak tunaikan fardunya, tak bina kesungguhannya, tidak memuji dan menuai hasilnya, ataupun tidak ada ilmu yang dia perolehi, maka dia telah derhaka kepada hari itu dan dia telah buat zalim kepada diri dia sendiri. Maka awasilah diri kita daripada kita derhaka kepada hari kita, buat zalim kepada diri kita sendiri, kerana kita amat perlu kepada setiap detik yang ada ini. Laisal musabu man faraqal ahbab, innal musaba man faqada thawab. Bukanlah musibah itu orang yang berpisah dengan orang yang paling dikasihi, tetapi musibah yang sebenar ialah man faqada thawab, orang yang hilang akan pahalanya. Jadi tuan-tuan dikasih sekalian, kita kena ingat baik-baik, kita kena rebut masa muda ini untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah akan merahmati masa muda kita. Jadi wasiat Nabi kepada sahabat yang mulia, dia kata supaya pertama sekali jagalah masa muda kita, rebutlah masa muda kita sebelum datangnya masa tua kita. Kemudian pesanan yang kedua, wasihataka qabla saqamika, kita rebutlah syababaka qabla haramika, rebutlah masa muda sebelum datangnya masa tua. Kemudian kita disebutkan oleh lagi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, wasihataka qabla saqamika, rebutlah akan masa sihat kita sebelum datangnya masa sakit kita. Rebut baik-baik masa kita segar ni kawan-kawan, untuk kita buat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita kata,
ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Nabi kata ada dua nikmat yang manusia rasa hilang tapi banyak ada pada manusia. Apa dia? Kata Rasulullahnya, as-sihhatu, masa sihat, wal faraq, dan masa kosong. Masa mereka sebut nanti insya-Allah. Adapun sihat ni tuan-tuan semua tahu. Masa sihatlah kita boleh guna untuk segala-galanya. Sihatlah aset kita yang paling berharga, yang paling mahal untuk kita mencari bekalan dan kita berniaga usia kita ni, berbaktinya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kawan-kawan dikasih sekalian, insya-Allah pada esok hari kita akan sambung lagi tajuk kita ni dengan ulasan kita berkenaan dengan kaya sebelum miskin, masa kosong sebelum masa sibuk, dan hidup kita sebelum mati kita. Kita sempurnakan hadis ini pada esok hari, dan hari ini kita syarahkan panjang sedikit berkenaan dengan umur kita, masa muda kita, supaya kita nasihat balik pada anak kita muhasabah balik diri kita sekalian untuk kita muhasabah diri demi menjadi hamba Allah yang baik, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan perkongsian saya ini ada manfaatnya untuk tuan-tuan dan puan-puan serta diri yang menyampaikan kuliah ini. Mudah-mudahan Allah merahmati kehidupan seharian kita, insya-Allah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. واغفر لنا ولوالدينا والحاضرين والغائبين برحمتك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا منكم تقبل يا كريم. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bersama saya jam 8 malam tafsir Al-Quran surah Al-Kahfi. Malam ni ayat yang ke-50 insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi